نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 15 Muharram 1444 bersamaan dengan 13 Ogos 2022, kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ghufran dengan salat subuhnya, kemudian diikuti dengan tadabbur beberapa ayat yang berkait dengan hijrah. Dia panggil ayatul hijrah. Alhamdulillah, dalam siri-siri pengajian kita ni, dia panggil ilmu tadabbur Quran, kita cuba pilih ayat-ayat yang kita nak faham tajuk yang berkait dengan semasa. Biasanya para pendakwah, para asatizah, bila mari di awal tahun ini kita akan bincang tentang hijrah. Kerana walaupun Madinah, Makkah Al-Mukarramah sudah tidak lagi menjadi tempat hijrah, tidak perlu lagi berhijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi kita masih perlu hijratul qulub ila Allah, hijrah hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hidup kita ni, kita ingat ke siapa? Kita mencintai siapa? Kita sayang kepada siapa? Dan bagaimana keadaan kita supaya kita dapat tahu siapakah orang yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara kita nak taqarrub ila Allah? Sudah pasti para jemaah sekalian, kita bertaqarrub ila Allah Azza wa Jalla, iaitulah dengan ikhlaskan hati kita beribadat dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita pilih ini, para jemaah, kita buka surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal bermula ayat 72. Kita tengok setakat mana masa yang ada. Ambil satu-satu ayat dan kita cuba memahami situasi pada masa itu, masa turun ayat, dan juga bagaimana kita nak kaitkan ayat itu dengan kehidupan kita sekarang. Kalau kita baca sejarah tapi tak boleh nak turunkan sejarah itu kepada kehidupan, maka kita akan kerugian dari sudut ibrah dan pengajaran. Sebab Al-Quran itu adalah merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk, kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjuk kepada kita apakah jalan yang sepatutnya kita lalui, apakah perkara yang sepatutnya kita lakukan, dan apakah yang wajib ataupun mesti kita tinggalkan. Jadi kita mula dengan baca ayat surah Al-Anfal ayat 72. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية
الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Itu ayat yang kita baca. Baik, kita pergi pada terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah. Ini nanti para jemaah boleh tanda, dalam ayat ini ada 3 kumpulan: beriman dan berhijrah, serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Ini dia panggil yang first class, yang darjat yang paling tinggi sekali. Iman, hijrah. Kemudian kita pergi kepada kumpulan yang kedua, wallazina awaw wa nasar, dan orang-orang Ansar. Kita ingatlah dalam istilah secara dunia, secara Islam ini, kalau kata muhajirin, mereka awal dulu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun Ansar, iaitulah penduduk asal Madinah yang datang ke Mekah jemput ajak Nabi SAW kepada berhijrah, berpindah ke tempat mereka. Apakah sikap mereka? Wallazina awaw, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman. Wa nasar, bukan setakat beri rumah aja duduk lah. Wa nasar, dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu. Engkau perlu apa? Perlu tempat kediaman, perlu makanan, perlu pekerjaan, diberi. Kumpulan yang ketiga, walladzina amanu walam yuhajiru. Jadi terjemahan dari seketika, maka mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu dengan yang lain. Walladzina amanu walam yuhajiru, ini kumpulan yang ketiga. Dan orang-orang yang beriman di Mekah yang belum berhijrah, malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Wa istansarukum fi dini fa'alaikum an-nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Dan sekiranya mereka minta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, maka wajib kamu menolongnya, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia di antara kamu dengan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir, dan ingatlah Allah amat melihat akan apa yang kamu lakukan. Alhamdulillah, pada jemaah sekalian, itu ayat yang pertama yang kita akan ambil dalam perbincangan kita ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, dia panggil ayatul hijrah. Ayat hijrah, ayat ini dalam surah Al-Anfal ini sampai ke ayat 75. Para pelajar pencinta tadabbur Al-Quran, ambil ayat ini, kita kena baca sampai 75. Yang pertama, innal ladzina amanu wa hajaru, orang-orang yang beriman. Ada orang yang beriman, mantap iman dia, tidak bergoyah iman dia, orang yang betul-betul masuk karena keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Iman, pada jemaah sekalian, bila kita kata kita beriman, apa makna beriman? Rukun iman, rukun iman. Yang kedua, rukun Islam. Jadi kita ada dua, rukun iman, rukun Islam. Maka bila kita kata rukun iman, bermakna satu kepercayaan
yang terpahat dalam hati kita yang tidak berbelah bagi, itu dia panggil iman. Iman ini kepercayaan hati, ma waqara fil qalbi, perkara yang tetap dalam hati. Oleh kerana dia tetap dalam hati, maka dia tak nampak. Mana kita nampak a'malul qulub, perkara yang dalam hati orang tak boleh tahu, tak boleh nampak. Orang tak boleh nampak, manusia tak boleh tahu apa dalam hati kita. Kalau ada orang mengaku, dia kata aku tahu dia ni, aku tahu dalam hati dia, jawabnya orang itu bohong. Tak ada orang boleh tahu dalam hati manusia kecuali Tuhan hati itu, dan sudah pastinya dia diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada kita ikhlas atau tak ikhlas, sama ada kita baik ataupun tidak baik, kita niat kita tulis ya besar-besar. Kadang-kadang bila kita beri sesuatu kepada orang hadiah besar, kita tulis dengan tulus ikhlas. Kalau awak tak tulis pun tak apa. Masalah soal ikhlas ini adalah soal kepercayaan, soal dalam hati. Kita tulis, tapi kalau kita nak bangga dengan pemberian kita, sama juga, tak jadi. Tulis, tapi bukan ikhlas. Masalah ikhlas bukan masalah tulisan, tetapi masalah keyakinan, masalah apa yang kita buat. Baik, orang yang betul-betul sudah beriman, mereka tak takut dengan ancaman, tidak takut. Kadang-kadang orang yang tak belajar banyak pun, tapi bila dia kepercayaan dia masuk, dia akan tak berhenti sekali. Contoh yang paling besar yang kita nampak para jemaah sekalian, iaitulah apa yang berlaku kepada Saharatu Fir'aun. Para jemaah, kita ingat ke tidak, ketika Nabi Musa berlawan dengan ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir ini bukan yang biasa-biasa. Fir'aun tak ambil yang kecil-kecil, dia ambil yang pakar dalam bidang sihir zaman dia. Bila ahli sihir pakar, dia tengok, dia campur tali dia, yukhayyal ilaihi min sihri min annaha tas'a, dia nampak seolah-olah macam ya, macam tali itu macam bola bergerak. Banggalah dia. Tiba-tiba Nabi Musa campur tongkat dia. Tongkat Musa ni boleh sedut dia punya tali-tali, tarik masuk. Hai, dia kata sihir tak boleh makan kawan, tak makan bu. Mana kalau sama-sama ahli sihir, dia tak boleh ambil ular ni pergi telan ular ni, tak ada. Dia sudah ada MOU dua tu, sama kita sama-sama sihir, jangan kakau. Bila ular Nabi Musa telan, ahli sihir kharu sujada, semua sujud mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Harun. Habis. Tuan-tuan dan bapak, bayangkan apabila Fir'aun memberi ancaman, amaran, balik semula kepada agama kita, kalau tidak kamu akan dibunuh. ahli sihir tak gentar, dia kata faqdima anta qadin Fir'aun, kamu buatlah apa yang kamu nak buat, innama taqdi, kamu hanya boleh jatuhkan hukuman dalam kehidupan dunia saja. Subhanallah. Itu dia kata al-iman idza waqara fil qalbi, iman bila sudah terpahat dalam hati yang mantap, dia tak akan bergerak. Maka orang yang beriman, yang tinggi darjatnya, wahajaru, mereka berhijrah. Timbullah cerita hijrah yang kita bincang tentang hijrah. Bila mari awal tahun kita mula dengan hijrah. Mungkin para jemaah sudah ingat ataupun ingat-ingat lupa, sebab setahun sekali dengan cerita hijrah, dia banyak ingat lupa. Nabi kita semua berhijrah bila Nabi berhijrah pada akhir Safar 13 September, dan dia masuk Madinah 12 Rabiul Awal. Maka timbullah beberapa persoalan yang ditanya. Kenapa kita sambut awal Muharram?
awal hijrah, ma'al hijrah, di awal Muharram. Kenapa tak tunggu Rabiul Awal? Banyak juga timbul-timbul soalan. Maka apabila kita belajar ilmu sejarah, baru kita nampak, oh, tuan-tuan ingat ke tidak, waktu kita pergi haji, ada satu tempat lepas kita melontar, ada masjid kecil tu. Itu nama dia Masjid Bai'ah, Masjid Aqabah. Kecil kan, kita duduk tempat melontar tu, kita nampak masjid warna kuning itu, cat sekarang, kuning muda, ada kat situ. Orang Madinah datang haji telah memberi semangat ataupun jemputan rasmi untuk Nabi SAW berhijrah ke Madinah, rasmi. Maka di situ dia buat mesyuarat di Aqabah. Aqabah ni, kalau kita pergi, orang pergi haji, dia tengoklah, dia punya Jamrah Aqabah. Aqabah mana macam jalan sempit antara dua bukit, Bukit Sabah dengan Bukit Sadir, dia bertemu di situ. Jadi ujung itu Aqabah. Dia orang kumpul di situ sebab tempatnya sempit, laluan orang nak balik ke Mekah mudah. Maka dia bermesyuarat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutnya nama Nabi, kita selawat. Wahai Rasulullah, kami jemput Rasulullah ke Madinah. Itu dia panggil jemputan rasmi. Maka Nabi SAW lepas haji balik ke Madinah. Itu dia panggil, maaf, cerita hijrah tadi. Bila dijemput pada musim haji, mereka balik ke Madinah. Sahabat-sahabat yang jemput tadi balik, menunggu di sana. Maka Nabi telah pada bulan selepas haji itu, bulan Muharram, sudah ada niat membuat persiapan untuk berhijrah. Sahabat-sahabat lain mulai dah berhijrah. Ada yang pergi awal lagi lah, belum haji lagi dah hijrah, beberapa bulan sebelum itu. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, minta izin nak hijrah Rasulullah. Nabi kata, la, isbir ya Abu Bakar, isbir. Kita belum dapat keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Bakar mengharapkan dialah yang akan mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Jadi bila sampai masa Nabi kita hijrah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, sebelum daripada itu sahabat-sahabat hajaru. Para jemaah cuba tengok dalam Quran, ditulis hajaru, ada alif. Sedangkan kalimah hijrah cukup dengan hajara. Hajara yahjur, maknanya itu mana meninggalkan. Tapi kalau kata hajaru, bahasa Arab ni bila dia tambah huruf, dia ada makna yang tersendiri. Hajaru, orang yang berhijrah ay taraku aqaidahul wathaniyah. Maknanya hijrah yang pertama yang dilakukan oleh penduduk Mekah pada waktu itu, hijrah meninggalkan pegangan lama mereka, pegangan yang dibawa oleh datuk nenek mereka. Dia panggil a'malul jahiliyah, aqaidul wathaniyah, sebab berhala, tinggal. Itu hijrah yang pertama. Ini dia panggil hijratul qulub, hijrah hati. Kita sekarang ini walaupun sudah tidak ada hijrah perjalanan, tapi kita ada hijrah hati. Dulu kita cinta apa? Kita sayang kepada apa? Mungkinlah zaman-zaman muda dulu, zaman lara, kita tak katalah zaman jahiliah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan disebabkan diri kita kepada zaman yang buruk. Kita kata, oh, saya waktu zaman jahiliah tu lah. Perkataan ini sebab diri kepada benda buruk. Sebab jahiliah tu package dia yang buruk sangat, yang jangan. Jadi mereka telah berhijrah. Kita sendiri sekarang masih lagi boleh peluang untuk berhijrah terbuka. Mana daripada sayang kepada benda-benda yang tak baik, benda mungkar, benda maksiat, kepada kita menyayangi apa yang diperintahkan oleh Allah, menyayangi apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semak balik dalam hidup kita.
Kemudian orang Muhajirin selepas daripada hijratul qulub, mereka hijratul abdan, hijrah tubuh dia daripada Mekah ke Madinah. Para jemaah sekalian, seorang-seorang sahabat yang berhijrah berbeza cabaran. Orang yang miskin-miskin nak gimana? Hijrah. Dia tak apa pun, kalau kau pergi pun tak rugi Mekah. Tapi bila orang besar yang ada kedudukan, ada harta nak berhijrah, mereka sekat. Di antaranya yang disekat iaitulah Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kau nak gimana? Bawa isteri, bawa anak ni Madinah. Tak boleh pergi. Bila berkelahi, akhir kali Abu Salamah lepas pergi, tinggal Ummu Salamah, isteri dia dengan anak. Berlebu pula anak sampai capuk tangan. Masa pula kena masuk hospital contohnya. Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat yang datang dari luar, duduk di Mekah. Dia pandai berniaga, dapat harta. Bila nak hijrah, dia orang sekat, tak boleh pergi. Orang yang sudah iman yang mantap, sudah nekat untuk berhijrah, dia tak peduli. Dia kata, kau nak apa dengan aku? Engkau nak apa? Sudah, dia tanya, kau nak apa? Dia kata, kau datang dulu miskin, sekarang ni engkau sudah kaya. Habis harta tu hasil dia bukan. Kenapa kau mau lari kepada dia? Rupanya kamu nak sekat aku ikan tadi. Ambil harta, aku tinggalkan di Mekah, lepaskan aku pergi. Dia pergi. Bila Nabi SAW dengar seorang sahabat yang terpaksa berkorban, meninggalkan harta dia semata-mata nak berhijrah fi sabilillah, Nabi kata, rabihal bai' Aba Yahya, orang yang untung perniaga dia Abu Yahya, iaitu Suhaib. Sebab dia tinggalkan harta dia kerana Allah Azza wa Jalla. Begitulah keadaan para sahabat yang begitu cabaran. Maka dikata hajaru, meninggalkan segala perkara. Itu mana hajar. Kalau kata hajar saja, mungkin tinggal benda kecil ya. Aku tinggallah sikit-sikit. Ini bukan tinggal sikit-sikit, tinggal banyak, yang bawa sedikit. Allahu Akbar. Maka Allah sebut di sini, ia mengkumpul yang pertama, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. 3 peringkat. Ia beriman, berhijrah dan berjihad fisabilillah. Tak salah kita, itu kumpulan yang pertama. Maka Nabi SAW beritahu, apabila ditanya oleh para sahabat, siapakah pejuang Islam? Siapa dia betul-betul orang juang? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Nabi tak bagi spesifik orang ni payah. Biasanya al-lafzun nabawi, jawapan yang Nabi beri kepada soalan para sahabat, dia akan beri jawapan umum. Jawapan ini boleh dikembangkan kepada semua umat dia yang layak. Maka Nabi kata, man qatala litakun kalimatullahi al-ulya, untuk menegakkan agama Allah, meninggikan agama Allah, fa huwa fisabilillah, maka itu yang dikatakan fisabilillah. Jadi kita semak amalan kita semak perjuangan kita. Aku buat kerja ni untuk apa? Untuk nak naik nama kita, untuk nak dapat tempat dalam masyarakat, supaya orang puja kita, orang puji kita, sehingga kan kita tak boleh bergerak kecuali semuanya dikepung oleh pengikut-pengikut. Nak berjalan pun tak boleh, nak bergerak. Kita kata itu keperjuangan kita. Tetapi kalau pengikut yang buat masalah, yang tak ikut syariat, tidak ditegur kerana takut dia lari, kita kata tak. Orang yang qatala litakun kalimatullahi al-ulya, orang yang bergerak, berjuang untuk menegakkan agama Allah, maka itu fisabilillah. Jadi kita telah berhijrah sekarang ini, alhamdulillah. Para jemaah sekalian, daripada dulu kita tidak pergi ke masjid, contohnya sekarang kita sudah berada di masjid dengan sendiri. Jangan tunggu banjir datang. Anda ingat satu peristiwa besar berlaku banjir tahun 2014 dulu. Selepas banjir, ramailah NGO datang bagi bantu. Mungkin masjid kita pun sampai ke Kelantan.
Ketika itu ada seorang orang kira macam orang Samsung lah, orang Kelantan dia panggil orang Kedebek. Kedebek, orang Kedebek mari. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, dia kata, Alhamdulillah Allah hantar banjir mari. Alhamdulillah banjir. Hanya Nabi rumah orang kau kata Alhamdulillah, mesti ada makna sesuatu. Kita bertanya, apa dia Alhamdulillah? Dia menangis. Dia kata, datangnya banjir, saya jumpa rumah Allah dan saya boleh berkenalan dengan Ustaz. Saya mau bisik, kalau tak banjir saja kita nak provokasi dia sekiranya. Kita menampak ada ayat dia tu, ayat dia sudah berhijrah, ayat dia hijrah. Kata kalau tak banjir, dia kata, Ustaz jangan cari saya kat sini, kat surau ni, kat masjid. Dia punya kepala Samsung dia tempat orang belagakan ayam, tempat orang judi. Dia panggil Samsung kampung lah, orang Kedebek kampung. Kita kata Masya Allah, Allah Ta'ala bagi ujian sikit untuk kembalikan kita ke jalan Allah. Kita hari ini bila kita kata hajaru, kita berhijrah, maka Nabi SAW beritahu dalam hadis, la tanqati al-hijrah hatta tanqati al-tawbah. Nabi kata hijrah itu tidak terputus selagi adanya pintu taubat. Selagi pintu taubat masih dibuka, maka hijrah masih berjalan. Bila ke pintu taubat ditutup, para jemaah kita kena kira babu taubati mughlaq. Pintu taubat itu ditutup, ada dua dimensi. Yang pertama, untuk individu, apabila datangnya malakul maut. Malakul maut mari nak ambil nyawa dia, nyawa sudah sampai di halqum, ketika itu pintu taubat ditutup, tak ada lagi. Atau yang kedua, secara global, secara umum ya, yang besarnya taubat ditutup bila? Apabila matahari naik sebelah barat. Itu kiamat besar lah. Adapun kita kiamat seorang-seorang ini, maka dia akan ditutup sewaktu orang itu nak mati. Nyawa sudah di halqum, dia sudah nampak malaikat depan mata dia, maka ketika itu dia tak berani lagi nak buat benda lain. Mereka mau dia nampak, cuma orang nak mati tak boleh cerita kepada orang, tak boleh cerita, aku nampak malaikat ni, malaikat mau ada sini, ni malaikat ni lah. Dia sendiri saja tahu. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil hijrah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kata hijrah berterusan selagi pintu taubat terbuka. Al-hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu, orang itu dikira berhijrah apabila mereka meninggalkan maksiat yang lalu. Sekarang ini banyaklah istilah-istilah dah, orang itu hijrah lah, selebriti hijrah, orang hijrah. Kita kata itu secara zahirnya, wallahu a'lam, kita nampak mereka telah berubah, kita juga berubah, orang ini berubah, kita tak husnuzan billah, tak payahlah kita ada korek dalam hati dah. Ikhlas ke tidak dia ni, dia bukan kerja awak, bukan kerja kita pun. Kita tidak dilantik oleh Allah Ta'ala mengaudit manusia. Kita dilantik oleh Allah Ta'ala hasibu anfusakum, kira audit diri kamu sebelum kamu dikira oleh para malaikat. Baik, selesai masalah kita. Kumpulan yang pertama, beriman dan berhijrah. Kita sekarang ini pun alhamdulillah, tuan-tuan dan puan kata alhamdulillah, kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala berhijrah. Daripada dulu tak suka pada tempat-tempat ibadah, tak suka majlis ilmu, tak suka kelas pengajian, tak suka kelas pengaji Quran, alhamdulillah sekarang ini kita sudah suka. Semua yang dianjur oleh majlis kita ni, kelas tajwid pun kita masuk, kelas taranum pun masuk, kelas tadabbur pun kita masuk. Setengah orang ni dia suka kelas taranum dia sebab berlaku, kelas tadabbur tu apa semangat tu apa, sebab banyak yang berlaku aksiden dengan kita. Kita suka ni, Quran kata ni lah, biar bertempur. Saya kita boleh runtuhkan nafsu yang nak kepada perkara-perkara yang tidak baik. Kita kata alhamdulillah, itu nikmat. Baik, kita berpindah kepada perkara yang kedua, walladzina awaw wa nasaru. Kumpulan yang kedua iaitulah kumpulan orang yang memberi pertolongan, memberi tempat kepada orang berhijrah. Siapa dia? Dalam kisah hijrah ini orang Madinah. Sebab itulah golongan Ansar di antara golongan yang begitu besar di sisi Allah Azza wa Jalla, dan peranan dia dalam syariat Islam cukup besar sebab mereka telah berkorban
Susah juga kita nak panggil orang beri tempat di kampung kita, tapi orang hijrah muhajirin tidak. Bila sampai ke Madinah, Nabi kita al-ikha, mempersaudarakan di antara muhajirin dengan ansar, mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Maka orang ni adik-beradik orang ni adik-beradik orang ni. Maka Nabi kata wa nasaru, beri tempat, beri pertolongan, ulaika ba'duhum awliya, mereka menjadi penolong antara satu sama lain. Bila kita kata wali, awliya itu mana wali? Waliyun, awliya, jamak dia. Apa makna wali? Kalau kita kata ini wali saya, apa makna? Mana penjaga kita. Kita ni bapa, ada anak perempuan kita, ada wali kan? Juru ni kata mana wali dia? Wali itu mana penjaga? Wali mana penjaga? Nabi SAW kata wa ana waliyum, anak penjaga orang-orang yang miskin. Jadi wali itu dengan mana penjaga, dengan mana penolong, dengan mana pembantu. Artinya walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi orang Madinah, Ansar, Muhajirin, masing-masing sama-sama tolong menolong, ta'awun, tolong menolong. Jadi kita kata Allahu waliyul mu'minin, Allah adalah wali kepada orang mukmin. Cuma adalah bila kita sebut tentang wali, pasti kita nak cari siapa wali zaman kita. Mana wali? Maka ramailah orang declare dia sebagai wali. Saya ni wali, sultan awliya, penjaga dunia ini. Kita kata itu semua itu dakwahan. Tidak ada satu fakta yang jelas, kecuali menimbulkan perkara-perkara yang pengikut-pengikut ni yang buat sendiri. Pengikut ni nak naikkan darjat tauhid dia, maka dilantiknya wali lah, macam-macam wali, ada istilah. Sedangkan dalam Quran kata ala inna awliya Allah. Ingat, wali-wali Allah Ta'ala siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu wali. Mari zaman kita ini terbalik pula. Ini wali besar kan? Mana kau tahu? Oh, dia ni tak solat dia di masjid dia solat mana? Mekah. Solat Mekah. Tak boleh main di mana? Dia main di Masjid Haram. Kita tak usah cakap banyak. Kita ni ahli travel, ahli musafir. Mekah dengan Kuala Lumpur berapa beza waktu? 5 jam. 5 jam beza. Takkanlah kita solat jemaah sini, solat jemaah solat dia. Solat jemaah apa waktu itu baru pukul 7 pagi. Kita kena cerdik juga dalam masalah-masalah ini. Jangan diperwalikan oleh orang yang tak tahu pasal, maka kita pun jadi wali lah. Maka di sini Allah Ta'ala sebut kumpulan yang kedua, kumpulan muhajirin yang telah memberi kedudukan yang besar kepada para jemaah Islam. Kemudian baru datang kumpulan yang ketiga, innal ladzina amanu. Kumpulan yang ketiga iaitu walladzina amanu wa lam yuhajir. Ada orang beriman tapi dia tak mau hijrah. Dia beriman di Mekah, tapi dia tak mau ikut ke Madinah. Sebab sayang ke keluarga dia ke, sayang kepada harta benda dia ke, ataupun ada masalah lain yang kita tak tahu. Maka Allah kata apa? Malakum min walayatihim min syai'in hatta al-hajj. Kamu tak ada buat wilayah, tak ada tolong menolong di antara mereka sehingga mereka berhijrah. Maka kita boleh mengisytiharkan di sini bahawa teman-teman kita dalam kehidupan kita sekarang, kita ada 3 kumpulan. Orang yang berani berhijrah. Yang kedua, orang yang memberi pertolongan kepada orang nak hijrah. Mana contohnya sahabat ni nak hijrah, kita kena bantu dia, bawa dia ke majlis pengajian, bawa dia ke masjid, bawa dia bercampur dengan orang-orang yang soleh, yang suka majlis ilmu, kita bawa. Kemudian sekumpulan yang ketiga yang beriman tapi tak mau hijrah, ini kerja kita kena dakwah mereka. Dakwah. Kita ni dulu kita sama-sama kan, sama-sama muda, sama-sama pergi sana sini. Sekarang ni kita pun sudah sama-sama tua, tanda-tanda ketuaan kita tu sudah nampak ubat di kepala. Jom ikut aku ke masjid.
kena bantu. Sebab walaupun dia beriman, tapi kalau dia sendiri tidak menggunakan masa yang ada, dia tidak berhijrah fisabilillah, maka orang itu juga satu kerugian. Jadi para jemaah sekalian, kita bolehlah buat kesimpulan ringkas yang mudah bahawa dalam hidup kita ini mesti ada hijrah daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik, daripada yang sudah baik kepada lebih baik. Kita tak mau lagi kita kata hari ini lebih baik daripada semalam. Kita pun tak tahu, boleh jadi semalam lebih baik daripada hari ini. Cuma kita mengatakan kita nak cuba buat yang terbaik dalam hidup kita. Maka beberapa langkah perlu diambil. Tuan-tuan boleh tangkap secara ringkas. Langkah yang pertama, kita kena letak matlamat dalam hidup kita, menyadari matlamat hidup. Aku hidup ni untuk apa? Sebab itulah kata orang berbeza di antara makan untuk hidup dengan hidup untuk makan. Itu pun berbeza. Kenapa orang makan? Sebab hidup. Kalau tak makan, sakit, mati. Tapi kalau kata aku ni kerja tu hidup untuk makan, ya lah. Mana bila hidup untuk makan, kita jadi hamba abdi kepada harta benda, kepada benda, kita kata tidak boleh. Itu yang pertama. Langkah yang pertama, kita kena sedar bahawa diri kita ni matlamat dia Allah Ta'ala sebut supaya kamu mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, kita kena sedar bahawa dunia kita ini akan berakhir bila-bila masa. Akan berakhir bila-bila masa. Jadi kalau kita tahu kita berakhir, kenapa kita mau? Kita tidak mencari pengakhiran yang terbaik. Sebagaimana disebut al-a'malu bil khawatim. Amalan kita ni dikira yang terakhir. Dia lama mereka awal pun macam-macam benda yang dia buat. Contohnya na'udzubillah. Tapi di akhir alhamdulillah dia sudah jadi orang baik, orang soleh, orang jaga solat, jaga puasa, yang wanita jaga aurat. Ini masalah hijratul aurat ni pun berat juga. Hijrah wanita ni nak jaga aurat bukan senang. Saya cukup gembira bila tengok alhamdulillah hari ini ramai sudah orang muda-muda hijrah awal. Kalau dulu kan kita tengok orang muda ni tak ada hijrah, macam-macam dia punya pakaian, tapi sekarang nampak yang muda hijrah awal, jaga aurat, kita kata alhamdulillah itu nikmat. Sebab kita tahu mati dia tak kena umur. Kalau mati ada hak umur, bermula umur 55 tahun, malaikat maut dah cari. Kita boleh laga 5 sampai 50. Sekarang ini yang 20 tahun mati, yang 2 tahun mati, yang 2 hari mati. Maka tidak ada. Jadi kita ambil langkah yang kedua, iaitu menjaga kedudukan kita yang begitu, menyadari bahawa kematian itu bila-bila. Kemudian barulah kita pergi kepada taubat, meninggalkan dosa-dosa yang lepas, dan pengisian yang sangat penting. Kita kena cari letak dalam jiwa, dalam hidup kita ni, aku mesti menghadiri majlis ilmu yang kita nak belajar, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah melalui jalan yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan boleh kita pergi cari nak hijrah daripada dalam pergi masuk dalam perangkap-perangkap. Sekarang ni banyak dia panggil ajaran baktinya. Alhamdulillah kita gembira tengok bila pejabat mufti kita, sahabat-sahabat kita, pegawai-pegawai yang telah mengeluarkan banyak statement, banyak kenyataan, golongan-golongan yang terperangkap dengan berselindung di balik nama agama, tapi sebenarnya ajaran itu panggil ajaran batiniah yang lebih kepada makrifat yang dan lain-lain, yang menyebabkan kita tak tahu di mana satu perjalanan agama kita. Jadi kesimpulannya, perjalanan akhir pengakhiran hidup kita ni dengan menjaga ibadah, jaga kehidupan, jaga muamalah, jaga aurat, dan jaga segala-segalanya, insya-Allah. Kemudian kita terus dengan majlis ilmu, pengajaran yang itu besar, insya-Allah. Jadi minta maaf setakat satu ayat 72 saja yang dapat kita tadabbur pada kali ini. Kita tunggulah pula nanti hijrah lain pula kita sambung, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.